والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى. Dan tiada harus ni haram lagi tidak sah. La yajuz dengan makna la yasihu, haram dan tidak sah. Orang merdeka ni, orang yang merdeka berkahwin dengan sahaya orang lain. La yankihul hurru amatan li ghairihi. Tidak harus, tidak sah bagi orang yang merdeka tu berkahwin dengan sahaya orang lain, yang sahaya yang dimiliki oleh orang yang lain daripada orang merdeka tu. Kerana bukan setakat dilarang, malah tidak sah. La tankihul amah 'ala al-hurrah, tak boleh. Nabi larang, Nabi tegah orang yang merdeka ni berkahwin dengan orang-orang daripada perempuan yang hamba. Salah satu dia punya ilat sebab berwarisi anak itu menjadi hamba. Melalui perkahwinan maka akan melahirkan zuriat ataupun anak-anak yang mana anak tadi ni dikira mengikut sebelah ibu. Dia ikut ibu. Dia ikut ibu mana dia jadi hamba juga. Salah satu ilat dah. Sebab anak tadi ni dia akan ikut belah ibu. Dia teba'ul farq fi intisabin abau wa ulma fi raqi wal hurriyah. Dalam syair sebut mengikut furuk, iaitu anak-anak cucu keturunan ni selalunya mengikut belah bapa. Tapi dalam masalah fil hurri wal raqiyah tu, dalam kehambaan dia ikut mak. Nikah dengan hamba, anak tadi tidak merdeka, tetap status dia hamba. Yang umur walad tu apa? Umur walad ni hamba yang disetubuh oleh tuan dia. Bukan malik kahwin lah. Tu bukan malik kahwin. Dah, kahwin dah. Dia tu umur walad, tuan dia yang setubuh dia dapat anak. Kalau setubuh tak dapat anak, dia tak naik umur walad. Kahwin tak sah dengan kahwin tak sah dengan hamba sendiri. Kalau hamba orang dia nikah, tiba-tiba jadi hamba dia, automatik terbatal perkahwinan. Dia jadi bilik terus. Lepas pada tu anak yang hasil tu, tu baru nak jadi hamba. Umur walad tak umur walad? Umur walad. Bila dia menikah, dia boleh anak. Dia naik status dia daripada hamba menjadi umur walad. Dia panggil mak anak. Kemudian kalau tuan dia tak merdeka, dia duduk keadaan hamba tu. Anak dia jadi merdeka. Sampai tuan dia mati, automatik dia jadi merdeka. Dia nak status lah umur walad. Dan umur walad ni tak boleh jual bagi korang tadi. Tak boleh nikah, melainkan kecuali istisna pada kata tak harus tu. Tak boleh, tetapi melainkan yang anak ni boleh lah. Melainkan yang 3 syarat. Dia kena memenuhi 3 syarat. Dalam kitab-kitab lain disebut ada 4 syarat. 4 syarat bagi orang yang merdeka, iaitu lelaki-lelaki yang nak berkahwin dengan hamba orang. Apa 4 syarat tu? Pertamanya daripada 3, sini sebut 3.
Kita tambah sikit satu. Pertama daripada 3 syarat yang ketat dikenakan oleh fuqaha ni, iaitu yang pertama dengan sebab lemah ia orang merdeka tu daripada perempuan yang patut istimta' dengan dia. Lemah. Makna lemah, tak mampu untuk memperoleh ataupun mendapatkan perempuan yang patut istimta' dengan dia. Maksud perempuan istimta' ni perempuan merdeka lah. Itulah hamba agak kata apa sebab yang dia tak boleh nikah dengan orang yang merdeka ni, salah satu dia sebab dia lemah, tidak mampu. Lemah pada masalah ni dia ada 2. Yang pertama lemah pada syarak, yang kedua lemah pada hissi. Lemah tu. Dia tidak memperoleh perempuan yang patut. Yang patut di sini ni yang dapat. Dia nak istimta'. Tu istimta'. Sudah. Oh, bahasa macam tolong pegang. Ustaz ni pamak orang kata romen. Istimta' bersedap-sedap suami isteri. Itu istimta' mengambil kesedapan. Ehwal suami isteri. Ini bergurau senda dalam istilah hadis. Dengan perempuan tu tak ada, lemah, tidak memperoleh, tak mampu nak menghasil atau mendapatkan perempuan yang patut istimta'. Tak dapat tu pasal apa? Ni ke depan ni ditafsir sikit. Sama ada tak dapat tu dengan sebab memang tak ada sama sekali, dia panggil tak ada pada hissi. Tak ada. Di kampung tu ada perempuan, tak ada pun tak ada langsung. Kalau ada pun tak boleh. Dia kena ada 2 perempuan. Yang kedua patut istimta'. Kalau ada perempuan tak patut istimta', kira apa tak ada juga. Kalau perempuan tak ada, patut istimta' namanya. Dan jikalau perempuan yang kitabiah atau amah sekalipun, tak ada. Perempuan yang kitabiah atau amah sekalipun tak ada. Perempuan kitabiah. Perempuan kitabiah. Kamu kata kitabiah. Kitabiah ahli tak? Dah lah, perempuan kitabiah tu ni lah. Ni maksud tak ada langsung dia Islam, perempuan muslimah tak ada. Yang dia boleh nak ambil kesedapan, tak ada tu sama ada memang tak ada. Ada pun bini orang semua. Ataupun ada tapi gila. Ataupun ada tapi ratqa. Ada tapi barsa. Apa? Tak boleh. Nak menggauli dia tu tak boleh. Walaupun ada, dia kira tak ada tu lemah juga. Sampai kepada peringkat arwah ada yang kata lemah tu jikalau perempuan yang kitabiah. Itu ada perempuan kitabiah tak boleh nikah dengan hamba, kena nikah kitabiah ni. Kenapa kitabiah ni? Dia panggil ahli kitab ataupun syibih kitab. Ahli kitab iaitu 2 syarat dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, dia berketurunan Nabi Yaqub, dan yang kedua memegang kitab yang asal, iaitu dia panggil kitab Taurat dan juga kitab Injil. Tu ahli kitab mah, Yahudi, Nasara tu ahli kitab. Kalau yang masih memegang dengan kitab Zabur, orang panggil apa? Hak asli lah, tak mahu ubah. Kalau hak ubah tak termasuk ahli kitab. Nombor 2 tu. Apa ubah tu? Ni tak boleh. Dia kalau tak ni pakai buat dia. Tak ada tu perempuan kitabiah, tak ada. Kalau ada perempuan kitabiah, kena menikah dengan kitabiah.
Tu dia panggil ahli kitab. Ahli kitab ni boleh nikah, nafkah macam biasa. Tapi agama tu agama dia Yahudi Nasara. Satu kita panggil syibih kitab masuk ke? Kalau kitabiah ahli kitab ataupun syibih kitab. Siapa dia syibih kitab? Syibih kitab ni kumpulan orang yang masih memegang dengan ajaran kitab Zabur. Dia panggil syibih kitab. Waktu pun tak ada. Keturun tu nak buat apa? Nak buat menikah. Kalau ada buat tu tak leh lagi menikah dengan hamba. Nampak masalah dia. Atau amah sekalipun. Dia cerita ni menikah dengan amah. Tak pasal apa duk kira ada amah tak ada amah. Buat apa tak ada amah ni? Dia sebut sini. Dan jikalau perempuan yang kitabiah dia lemah daripada perempuan, mana tak mendapati perempuan yang boleh dia istimta' daripada muslim, sehingga kan kalau masih ada kafir kitabiah, dia kena menikah dengan kafir kitabiah dulu, tak boleh menikah dengan hamba. Ataupun ada amah, tu ada amah apa? Ni bukan nak nikah dengan amah. Baik kot lah. Apa maksud? Atau amah sekalipun. Dia kita ni dia kena faham masalah. Kalau tak faham masalah, memang masalah. Tak dekah ni dia kena faham masalah. Kalau tak faham masalah, masalah. Masalah tu masalah fiqh. Kalau tak faham masalah tu memang punca masalah tu. Kita fiqh tak faham payah. Kita nak faham al-fiqhu hiya al-fahmu. Maksud amah di sini mana dia tak ada amah dia nak jual. Dah ada orang jual hamba, kena beli hamba lu. Nak beli lu. Ada orang jual hamba lah. Ni hamba tak ada jual. Ada lah tapi orang tak jual. Kalau ada orang jual hamba, kena beli hamba lu. Tak boleh pergi nikah dengan hamba lain lagi. Tu syarat dia. Lagu mana yang kata lemah tu? Dengan bahawa dengan di sini dia panggil taswir wa zalikal ajzu musawwarun, bermula demikian lemah daripada perempuan yang patut istimta' tu dirupakan dengan bahawa dia takluk situ dia panggil takluk mahzuf, khabar dan mubtada' mahzuf menjadi taswir. Kaedah nahwu dia nahwu ni tu dia. Dia tak ni pun kena, memang kena ada nahwu. Macam kita tak faham pun lah. Tak mau main cerita lain. Ni sampai jangan pasal tak mau main pasal tak tahu. Tak mau main semua. Dengan taswir nak rupa masalah. Lagu mana lemah tu mana tak nampak lemah tu. Dengan bahawa tiada padanya maksud tiada di bawahnya tu, tiada di bawah perintahan dia tu sesuatu daripada yang tersebut. Mana perempuan yang patut istimta' dengan dia? Tu perempuan tersebut tu. Dia tak ada, bini dia tak ada. Sama ada dia tak ada bini ataupun bini dia tak ada bermusafir sekali dengan dia. Kalau duduk di tempat dia, mana tu dia tak ada bini. Kalau dia pergi musafir, bini dia tak ada. Bini dia tak ada. Bini dia tak ada. Ni masalah. Kawan ada keinginan dia ujian dalam musafir ni, salah satu hak tu. Duduk di rumah tak rasa apa, pergi jalan dan Untung pendek. Tu yang bawa main juga tu. Abang-abang beli ni Praktikal juga. abang praktikal. Dan tiada kuasa pula atasnya. Perempuan tu tak ada. Lepas tu tak ada kuasa pula, tak mampu pula. Apa maksud tiada kuasa? Tak mampu tahan. Tak maksud itu. Tiada kuasa di sini tiada ada kemampuan untuk mengeluarkan belanja atasnya, atas perempuan tersebut. Perempuan ada, tapi ikut tu jangan duk ditanya lah. SPM tak lulus pun 15,000.
Itu maksud dia. Tapi kah jangan taswi ikut sedap, sesedap merasa, seenak selera, tak nafiah kata. Kena nampak masalah. Kau ni kau hentam sesedap rasa, seenak selera, lama tak dengar dia boleh tiang. Atas perempuan tersebut, atau padanya ada pada apa nama ni lah, padanya mana di tempat dia tu lah, tempat yang dia duduk ataupun tempat dia musafir tu, perempuan yang tiada patut istintak, tak boleh nak ambil kesedapan lagi dengan perempuan. Lagu mana perempuan dah tapi dia tidak menerima wati, tak boleh nak seronok lagi dengan dia. Seperti perempuan yang kecil. Masih kecil lagi perempuan. Masih kecil ni, bukan badan kecil. Masih kecil ni budak-budak. Sohir tu sifat mengikut tahap peringkat umur, bukan badan. Dia jenis kecil sampai besar tu kecil tu. Pihak kecil-kecil tu anak banyak. Tengok ayam kampung dengan ayam serama. Ayam serama anak banyak lagi yang hutan. Bukan besar mana pun. Boleh 4 ekor baru boleh sepinggan. Dia anak cerita. Kecil-kecil cili padi. Bukan masuk badan kecil ni budak-budak. Sifat bagi perempuan yang kecil tu, yang tiada menanggung wati, tak boleh lagi. Kalau gagah wati, rosak dia punya kelamin dia. Dia perempuan ni nak tahu kata dia boleh wati tak boleh wati pun. Pinggul. Pinggul lah pinggul. Jingkai. Ingat tu. Lebih Alim tak ingat. Alhamdulillah. Tengok Alim tak ingat. Tengok Alim dengar. Hak tu tak ada habis tanya, dia boleh siap dengan habak lagi. Bagi gambaran ada perkembangan positif. Ya, hati ingat bagi. Tahu perempuan ni boleh hati tak boleh hati, jubuk lah 2 jengkai. Dah tambah 2 jengkai dah tinggi. Lebak. Ada 2 jengkai. Berapa sen dalar sebut. Kecil pada tu boleh nikah lah, tapi tak boleh dukul. Nabi nikah kecil dengan Sayyidatuna Aisyah. Umur 6 tahun Nabi kahwin. Lepas beberapa bulan daripada Sayyidatuna Khadijah wafat. Tak lama mana Nabi kahwin. Aisyah ni bini nombor apa? Aisyah bini nombor 3. Nombor 1 Khadijah. Nombor 2 Saudah bintu Zam'ah. Saudah berumur, kahwin dengan Nabi umur 65. Dia sama usia dengan Khadijah. Umur 65. Dia 65 dia kahwin dengan Nabi. Masa tu Rasulullah dah 50. 50 dah masa tu. Dia tua pada Nabi 15 tahun. Lepas tu tak ada beberapa minggu Nabi kahwin pula dengan Aisyah. Adalah cerita dalam Sahih Bukhari, adalah cerita Aisyah kahwin dengan Nabi tu. Kita panjang lah. 6 tahun Nabi tak duduk sekali sampai hijrah Madinah. Umur Nabi 53. Aisyah masa tu 9 tahun baru Nabi dukun. Arab ni badan dia besar, perempuan ni badan besar. Tak macam kita. Kita ajar 4, ajar 5 kadang-kadang kemetot ni. Jadi kecil-kecil orang Melayu dia tak besar. Arab dulu ni badan besar-besar. Menerima wati. Tu perempuan ni dia kena umur tu sesuai menerima wati 9 tahun. Sebab tu orang Melayu dulu nikah 9 tahun. Ambil badan Aisyah tu. Kan dulu banyak orang tu tak nikah umur 9 tahun. Ingat tak ada ambil lah. Walaupun orang Melayu kan dia ingat hati pun kan. Ada sandaran tanya tu kita boleh tak 9 tahun ni. Ambil situ. Tu takkan abang rawahul Bukhari kan an rawi an Humaydi ka Sa'id apa nama Abu Qutaybah, apa nama Abu Raja' Qutaybah ibnu Sa'id kan. Kan habaq ambil butu
Abang kata boleh lah. Dia tak cakap banyak, buat banyak. Lah tanya banyak, haram tak buat. Atau ratqa. Perempuan ada tapi ratqa. Apa ratqa? Ratqa ni tersumbat lubang jima' dia dengan ketumbuhan dan daging. Maksud ratqa ni dia masuk sekali dengan qarna. Qarna tersumbat lubang jima' dengan tulang. Kata setengah ulama tak terbalik. Ratqa tu lah tersumbat dengan tulang, qarna tersumbat dengan daging. Tapi pendapat yang utama, ratqa itu tersumbat lubang jima' dia ni dengan daging. Satu lagi masuk sekali lah bila disebut ratqa, masuk sekali lah qarna. Lepas spesies sama kan. Ratqa dengan qarna, perempuan yang tersumbat lubang jima' dia dengan tulang, itu dengan qarna. Kalau ratqa dengan daging ketumbuhan lah, nak jima' tak boleh. Ada pun abang qada hajat gitu je, penyakit lah kan, nak jima' tak dapat lah, luput maksud daripada kahwin. Pada kahwin ni apa? Mengharuskan jima'. Ini makna kahwin ni mengharuskan jima'. Akad yang mengharuskan jima'. Atau perempuan yang sopak. Perempuan tu barsa'. Barsa' orang yang mengalami ataupun menghidapi penyakit baras. Baras ni penyakit sopak. Sopak ni dia habis jadi balak. Lepas tu pula darah tak jalan. Kesihatan. Dan penyakit dah ni tu kali kena mentari dia ada persatuan sopak kan. Yalah, Malaysia ni persatuan sopak. Geng-geng lepas lah mak geng penyakit ni. Mesti sopak Dia kusta dia lain, dia kusta dia buruk. Dia lama-lama dia luruh daging gitu je. Tu kusta. Sopak kulit. Sopak dia kulit. Macam kebabalan. Sembalau. Tu penyakit haid semua tu, uyubun nikah. Penyakit payah lega. Berubat aku mana dia panggil Ajazul Atibak. Penyakit yang melemahkan para perawat dan doktor untuk mengobati. Atau yang sangat tua, haram. Haram ni bersangat tua. Orang Kedah kata tua bangka. Dia ni berkata tua bangka. Orang Kedah ada kata tua lebih ni dia panggil dua. Yang pertama tua bangka, yang kedua tua meregon. Tu bahasa lama. Tu tu punya hang tua meregon. Meregon tu tua nak mampus lah. Dia kata tua 60. Dia mula nak tua 40. Starting tua. Lepas tu sampai 60 lebih tua lagi. Masih lagi tua. Syekh ataupun syekhah. Atas daripada 80 dia panggil haram. Haram ni bahasa Melayu kata tua bangka. Bahasa surat kata bersangatan tua. Orang Kedah kata tua meregon. 70 ke atas. Tu ada meregon, ada merogoh daerah. Ikut daerah. 70 ke atas kan. 80 ke atas. Bawah 80 gagah lagi. Tui-tui minyak-nyok macam bala pun. Faham tak? Masa orang tua gitu, 4 ngah rajin lagi, tapi minyak-nyok di ujung kepala. Faham tak? Dia umur tua ni begitu. Dia keinginan jimat kurang, kesihatan tubuh badan lagi. Dan badan dia tu bukan time dia lah. Ada pulut dulu tu. Sedangkan hak nikah ni dia pasal tu kan. Pipi tengok Allah ada pun. Dengan 90-an semua ni kan. Dia bunyi kereak berjalan orang. Semua heret tungkat dah. Tak mau, tak ada, dia kira tak ada tu. Walaupun ada, dia panggil tak ada pada syarak. Ni tak ada pada syarak. Kalau tak ada langsung, tu dia tak ada hisi. Ni tak ada, syarak kira tak ada gitu. Tu dia panggil tak ada pada syarak. Atau yang gila, ada pun hak geng gila semua ni. Nikah ke mana gila?
akal dia pun dia tak ada, dia tak mampu nak jaga diri. Gaduh-gaduh laki-laki dia ada sembelih. Mungkin begitu mana dia lelaki, bibit tengok nampak lagu ayam malam ni tak. Jahanam belakang ni lah. Gila, walaupun ada tegak pun, tapi gila dikira syarak pada tak ada. Bersalahan barang yang apabila ada padanya perempuan yang patut istimta' dengan dia atau kuasa ia atasnya kerana terkaya ia pada ketika itu daripada mensahayakan anak. Bersalahan ni makna menyalahilah pada masalah ni. Masalah boleh berkahwin apabila ada lemah daripada pihak laki-laki. Lemah tu daripada mendapatkan perempuan yang layak ataupun sepatut yang boleh untuk dijima. Ni masalah tu bersalahanlah dengan barang yang ni masalah. Makna bersalahan dia apa? Makna boleh nikah. Ni tak boleh nikah. Tadi nak boleh nikah mesti tak ada perempuan ataupun ada perempuan tetapi yang tak boleh menerima wati. Tu masalah tu boleh nikah. Bersalahan ni tak semacam. Bersalahan ni apa? Tak semacam. Makna tak semacam, hak nu boleh, hak ni tak boleh ni. Hak nak main ni. Lagu mana? Barang yang ni masalah apabila ada padanya, pada tempat dia tu, pada masalah dia tu, perempuan yang patut istinta', yang ni layak. Istinta' ni sama ada melalui jalan isteri ataupun melalui milik beli je. Ataupun ada orang nak bagi. Tu makna ada di situ. Tu tak sama dengan masalah had dasar ni. Ada perempuan, ada perempuan tiba-tiba nak pergi menikah dengan hamba. Mana boleh. Maksud dia gitulah. Patut istimta' dengan dia, dengan perempuan tu. Tu satu masalah. Ni boleh. Yang kedua masalah boleh juga. Makna masalah tak boleh juga kahwin dengan hamba tu. Atau kuasa ia atasnya. Masuk kuasa atasnya tu. Apa maksud kuasa atasnya? Makna ada belanja. Ada belanja untuk bernikah. Mana? Untuk membayar isi kahwin. Dan juga nafkah sehari. Ya, syarat dia kita nak menikah ni, dia panggil kita kaya. Makna kita ada kemampuan daripada sudut harta yang kita boleh untuk membayar isi kahwin dan nafkah atas dia sehari semalam. Berapa kos dia? Kita katalah merangkumi 500. Ada 500 dan melebihi daripada nafkah diri dia ada. Maka dia dikira kaya. Ataupun dikira kaya ni dia ada duit untuk membeli hamba. Itu maksud kaya tu, kuasa tu. Atau kuasa ia seseorang tu dia orang merdeka tadi ni. Maksud kuasa ni dengan bahawa ada harta untuk berkahwin ni, bayar isi kahwin dengan nafkah beda sehari tu. Kemudian ataupun dia ada duit untuk membeli hamba sahaya. Itu maksud kuasa. Ia atasnya, atas perempuan yang patut istimta' tu. Tak boleh nikah. Sebab apa tak boleh? Kerana terkaya ia, yakni terlepas ia yang merdeka pada ketika itu, ketika ada perempuan yang patut istimta' dan ada kuasa atas nak kahwin dan beli itu. Terkaya tu daripada mensahayakan anak. Apa makna mensahayakan anak? Menjadikan anaknya itu nanti sahaya. Lagu mana? Dengan bahawa dia berkahwin dengan hamba sahaya. Kita kena faham masalah dia yang elak-elak ni. Ni akut mana tak tahu nak jadi anak dia sahaya. Kena faham maksud masalah tu. Ni habis tu. Dia gila tu tak? Macam mana dikatakan gila tu? Adakah pengiktirafan doktor ataupun tak gila? Kita tahu tak apa. Tak syarat doktor buat pengesahan. Dia bukan mesti syarat ada surat. Dah ni nak bergila ada surat. Belambak orang gila tak ada surat. Kadang-kadang duduk berjalan kot diam tu tak ada surat pun. Gila. Tengok kewarasan akal dia hilang. Tak boleh tahu gila. Dia ni okey lah. Dah lah tengok pelik kan. Dia ni okey macam salah mental. Gila lah tu. Gila pun bukan satu jenis. Macam jenis gila ke 90 gila lah.
Dia ada agak lah gila yang tidak, maksud gila ni gila yang menghilangkan akal. Ada juga gila yang tidak menghilangkan akal. Ada. Gila ngaji. Gila So, shopping. dia gila yang tidak menghilangkan ni gila betina. Dia bukan menghilangkan akal, tu uji kata malah menambahkan akal. Akal banyak. Gila betina ni akal banyak. Sembut pahala. Sembut ni dah pahala. Oh, gila betina. Tu akal banyak. Tu tak hilang barang. Gila tak gila. Banyak. Banyak. Gila tak gila. Tapi syarak dia kira lemah kalau dia nak ambil juga ikut suka dia tu. Agama. Tapi dia boleh dah masa tu nak nikah dengan hamba. Pada masa ada orang merdeka pun gila. Ingat masalah ni, Mak. Hmm? Ingat masalah ni. Kan pelambul dulu. Dan sama ada lemah itu ni takmin, maksud pada kata lemah di awal syarat tu. Dengan sebab lemah kan. Lemah tu lemah lagu mana? Sama ada ta'mim nak meratai maksud lemah tu. Lemah tu pada hissi bukan pada hasbi tu. Lebah kan. Tutup bang bawah tu. Lebih cakapkan mana ada hisbi. Lemah pada hissi. Hissi ni pada zahir ataupun pada pandangan. Mana hissi lah. Asal mana hissi ni benda yang kita dapat dengan panca indera, dia panggil hissi. Mudrak, benda yang kita boleh kesan, boleh dapat melalui hissi. Ada kan panca indera, dia panggil benda hissi lah. Dalam tauhid dia panggil wujudi. Kalau tak dapat dengan akal, dia panggil amrun i'tibari. Mahsus dengan makul. Mahsus benda yang kita dapat dengan panca indera. Walaupun mata tak nampak. Bau tu hissi ke maknawi? Dia hissi lah. Sebab kita boleh dapat panca indera yang 5. Panca indera ada apa? Lima selesa. 5 dia tu. Panca indera ni betul dia ada 2. Secara keseluruhan panca indera ada 10. Ada panca indera luar, ada panca indera dalam. Panca indera luar 5, panca indera dalam 5. Orang yang makam fana, fungsi panca indera dalam terkatup panca indera luar. Orang makam baqa berfungsi luar dalam. Faham? Silakan. Saya ngaji risalah Syekh Duk ke abang dah. Dah abang je lah. Tapi cari apa pun. Indera dalam 5. Pergi lah cari buku macam suka abang kita ya. Pergi cari sendiri ya. Tak rak pula ya. Dan dia ada 5 indera lah. Tu dia panggil benda mahsus. Zawqiyah tu segi tasawuf dia mahsus. Macam tauhid dia tak panggil wujudi tu. Punya amr i'tibari. Sebab tak boleh dapat panca indera luar. Tauhid dia nak hukum benda tu benda wujudi, dia kena dapat panca indera luar walaupun panca indera dalam dapat. Akal kita kan, akal dapat benda tu, nampak ada. Tapi dia tauhid dia ke amr i'tibari. Jadi kita soh benda tu mesti lagi panca indera dalam. Zauqi, buka rasa, zauqi. Mesti tauhid benda tu amr i'tibari. Dia pasal dia kira belah luar kan. Ilmu dia takat tu kan, bahasa ni tak boleh lajak masuk lupa orang. Ni kita tak ada lupa orang, panggan orang pun mengalah sekali, mana boleh. Dia tauhid. Tasawuf tak masuk. Tasawuf. Ni kadang campur tasawuf tauhid betul. Ulama buat prasin dah kan. Bila tauhid tak ganti dekat ni. Ni semua dia nak gui, macam dia pandai. Malaysia ni lambat. Atau pada syarak, dia panggil pada syarak. Lemah pada syarak. Lemah pada syarak macam tadi, perempuan ada tapi kecil. Perempuan ada tapi bersangatan tua. Tua haram. Syababaka qabla haramik. Nabi sebut irtanim khamsan qabla khamsin.
rebutlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Salah satu iaitu syababaka qabla haramik. Rebutlah usia mudamu sebelum menjelang masa usia tuamu. Dan tua apa pun tak jadi, harap suara je derah, riang tak ada kan. Cengih mulutnya nak ligan ayam pun tak larat. Masa tu nak buat apa? Dunia pun tak boleh pulun, akhirat pun tak boleh pulun. Boleh pulun banyak lagi yang tak ada. Nak ngaji banyak-banyak kira nak tidur. Tak larat dah, badan dia jadi lemah. Bila tak rebut lah, siapa pun akan melalui usia tu. Kita akan berasa sendiri. Waktu muda dulu hujan mai lari pi lah, hujan mai lari balik. Betul tak? Kan? Oh ya, sudah kemas lah. Misalnya seperti bahawa nyata atasnya kesukaran yang melampaui had pada saparnya bagi menututi perempuan yang ghaibah. Seperti ni misal bagi kata lemah pada syarak, bahawa nyata di sini maksud dia nampak sangat atasnya, atas lelaki-lelaki yang merdeka ni, kesukaran yang melampaui had, yang ni bersangatan susah pada saparnya dalam musafir dia, mana keinginan dia ni dah memuncak, sedangkan dia dalam perjalanan bagi menututi perempuan yang ghaibah, sama ada isterinya atau lainnya daripada isteri ni hamba saya. Mana bini ada, hamba saya ada, tapi bini dengan hamba duduk kampung. Dia memang raja Kuala Lumpur ni kan. Di Kuala Lumpur yang ada orang perempuan pun kan, tua-tua lah, ataupun tak ada pun bini orang semua nak balik mai Kedah. Allah kan, payahlah. Zaman dulu pula jalan kaki, zaman lah tak apalah kan, semua boleh. Tinggal lagi bot ni tak ada, kereta ada, lawak naik kereta ambil Grab. Kalau gamak nak naik besar mungkin naik bas. Gamak tak mau nak jam tu naik kereta api. Naik cepat lagi naik kapal terbang. Tak payah malah. Zaman dulu payah. Jalan kaki sini Pelok Stang pi Kelam balik Kelam. Dulu belah kampung ada Pelok Stang dulu, pi Kelam balik Kelam. Pagi keluar lah sampai yang subuh. Gedik sampai Pelok Stang kat tengah hari. Jalan kaki. Habis beli barang balik memang Allah. Jauh. Susah. Tu terlalu start. Kita mahu duduk Kuala Lumpur. Nak balik mai. Pakai keras kot jalan tu. Tahu keras kot jalan. Nak balik mai tu boleh tu. Syarak tu tak lemah tu, dia kira dia ada sebab yang mendesak dia. Dan kalau tak ada berasa apa saja gatal nak nikah tak boleh. Awak nikah saja. Kopi tak ada ajar apa, ada agak gurau belakang. Dia tak edih. Di mana dia ni memang berkeinginan tak boleh nak kekang nafsu. Betul. Tahu orang lelaki ni bila dia main ke muncak tak boleh. Muka cantik. Tahu. Tahu dah. Dia benda bab aku ni saya kena sebut tak. Apa benda bahaya bab tu kan. Dia kan nak angin. Dia kena orang gelak tu biasa jadi tu. Hebat lah tu. Dapat pengalaman. Dulu ada ingat zaman budak tu. Orang tua je kan tengok muka cantik. Saya tak boleh. Mai kita nikah, baru dia tahu. Kan? Kita tahu betul ya. Orang tua tu kata dulu kan dulu orang tua lah mai tengok muka tu saya tak boleh malam. Tak tahu apa boleh. Awak Pak Long tak boleh apa? Tak boleh dik. Depa duk kono tu orang tu tak sebut kan. Tak tahu dah. Api. Depa lapik. Kita budak tak faham. Memang tak cish. Pohon ni kena aku pula ni. Banyak kita api ya. Mai besar betul budak tak faham.
Yang orang tua tengok dia ni hari tengok sihat elok tapi anak tak apa boleh. Orang tua kata jenis pedas makan kot dapur kumuk kot luar ni. Faham? Bahasa orang tua tu orang kena faham. Orang tani kata makan kat dapur kumur kat luar. Faham? Tak faham. Bukan ke dapur dengan perempuan. Bahasa orang tua. No. Kalau dia datang apa makan dapur kumur luar awak. Tahu. Tahu. No. Kalah awet. Ha? Kalah awet. Tak gitu. Kan dapat kumur kat luar. Tak. Kena belanja ni slow. Dah beli. Dah beli je. Belanja tu. Makan kat dapur aku kumur kat luar ni. Dia jimat macam biasa tapi mani dia tembak luar. Mana dia nak? Tu orang tu kata makan di dapur kumur dekat luar. Bahasa tu. Mereka tahu ramai macam tu. Oi, betul. Pengalaman mengatasi ilmu, dia pengalaman lebih tak ilmu. Kita tahu tak zaman Jepun susah. Tahu tak? Tahu maklumat kata susah Tahu, ni. Tapi orang yang mengalami dia lebih memahami. Tahu. Hampa tak tahu, hampa tahu cerita yang orang yang mengalami dia sendiri tu dia lain. Pengalaman tu tak boleh beli. Tak boleh beli. Tak gitu kok. Orang tua ni buat pengalaman tobat kita tak benar. Kalau orang tua perempuan lepas tu aku tak tahu. Tak nak, kita tak tahu benda tu. Ya, dia tak sebut. Orang tua pun ingat tak sebut. Banyak kinayah. Macam Arab lah. Arab dia ada kinayah dia. Masa senang, hang ni tak beringat. Masa susah baru hang kelam kabut. Faham maksud kan? Arab dia tak sebut begitu, dia sebut as-sayf daya'tal laban. Sayf daya'tal laban, musim panas hang tak perah susu siap-siap. Bahasa dia bahasa masing-masing. Dia punya peribahasa. As-sayf daya'tal laban. Tak ada dalam kitab ni, duduk dalam kitab ilmu bayan. Ilmu bayan lah. Ada seorang perempuan zaman dulu ni, orang Arab. Dia menikah dengan orang muda. Dia menikah dengan orang kaya. Awal tu dia ada dua pilihan. Yang masuk minang dia ni seorang orang tua. Orang tua ni kaya, harta banyak. Tapi hak tu lah tak kemas mana sebab dia tu. Seorang lagi pula orang muda. Orang muda mau tahu. Tangan tak dan basuh pun dia tak tambah lah. Lepas pada tu, tapi susah, dia tak ada harta. Akhir kali perempuan ni muda dia menikah dengan orang tua. Menikah dengan orang tua. Dia kata biar pergi dah. Hak tu bisa-bisa pun dia dah kata. Manusia ni bisa. Bila dia dapat ni, dia rasa hak dia tak dapat tu lebih pada hak dia dapat. Dia tak menghargai, tak syukur macam kita. Kan berapa rasa tak cukup situ. Bila pun, buat apa pun, dia rasa tak cukup. Perangai lu tu lah. Betul. Last sekali lah dia duduk dia tak harta dia banyak apa, dia minta cerai kat lelaki dah. Kita kata beringat, hak lu muda, tapi kata tak ada, aku susah duk aku makan cukup. Walaupun hak tu aku tak apa nak kuat dah, dia kata. Perempuan ni nak juga rasa macam bila dapat tu kebahagiaan. Dia minta cerai. Pin ke hak orang muda tu. Orang boleh sungguh ha. Larang nak makan hak tu yang nasi minta makan. Lama-lama dia menyesal. Baik aku kurang sikit ni jadi hidupku senang. Dia minta cerai. Minta cerai pula orang muda. Tiga orang tua tu balik. Orang tua tu kata as-sayf daya'tal laban. Kalau orang kena kata aku tak kelapak dah muka. Wah itu Tuhan bagi peluang tak. Tu dia panggil peribahasa. Ngaji luar Luar Arab ni tu mana orang Melayu.
Ngaji luar Arab pun hak Melayu kena erti lah. Dia kaya erti peribahasa orang, peribahasa diri tak erti juga. Dia jadi juga. Habis-habis tak ada tahu peribahasa kita. Ada banyak. Ngaji dalam syamak itu hadis Ummu Zar'in. Dia banyak peribahasa. Peribahasa. Ada 14 orang perempuan bersembang di malam hari dengan Sayyidatuna Aisyah. Aisyah riwayat satu, hadis banyak hadis Ummu Zar'in. Tak, bahasa dia peribahasa tinggi bahasa dia. Kita baca apa penat. Balawah dia tinggi, tasbih dia. Cakap tak direknya, memang bahasa tu dia. Tu bukan orang alim zaman tu, perempuan biasa. Zaman sahabat di bahasa dia macam mujtahidin zaman belakang. Susah bahasa dia. Tak tahu jadi tengok macam baik. Sampai ada hadis Ummu Zar'in terbuka nak baca Arab. Susah. Peribahasa dia. Sudah 14 orang perempuan. Suamiku bagaikan singa. Apa maksud singa? Kalau dia kata suamiku bagaikan harimau akar. Apa maksudnya? Kita kena kaji pula sifat-sifat singa ni apa? Sifat buruk kan sifat baik? Oh benar. Dia tasbih nak tengok qarinah belakang. Asal tasbih nak hak mana? Nak datang hebat datang tu. Tapi ada kalau murid nak hebat bila ada qarinah. Tu yang letih. Kalau orang ni otak. Dua kalau tak kembang hangin. Payah. Ilmu payah ni gitu tapi sedap lah. Kita faham tu. Oh, TV ni patu ya. Ni dia nak patah balik ataupun nak pi dekat isteri dia tu perjalanan yang jauh. Tu susah tu, lemah tu. Ada wujud sebab-sebab utama yang boleh untuk dia kahwin dengan hamba saya. Atau takut ia yang merdeka tu akan zina. Sampai ke peringkat dia tak boleh tahan, boleh berlaku zina. Bila zina tu pada masa saparnya kepada perempuan yang tersebut. Mana perempuan yang ghaibah tadi ni, sama ada isteri atau hamba saya ada. Tidak-tidak kok jalan ni pun jadi masalah. Sebab tu dituntut dalam musafir ni kita berteman. Musafir seorang diri hukum makruh. Musafir 2 hilang makruh. Afdal dak lagi. Dia sekurang-kurang musafir 3. Baru sunat. Kalau musafir seorang diri makruh. Apa yang kita fikir? Kami 3. 2 menghilangkan makruh. Musafir jauh lah. Kalau jalan seorang musafir jauh. Lepas seorang. Sunat dilantik ketua. Perempuan. Perempuan haram. La yahillu limra'atin an tasafira masirata syahrin masirata yawmin wa lailatin illa ma'azi mahrumin 'alaiha. La ada ni. La yahillu limra'atin, tidak halal bagi mana-mana perempuan an tusafira, keluar bermusafir. Musafir mana? Yawmin wa lailatin, musafir yang melebihi 2 marhalah, illa ma'azi mahrumin 'alaiha, melainkan bersama dengan orang yang mahram nikah dia. Laki-laki dia tak makruh. Perempuan musafir jauh pada tempat muktamad haram. Nampak baik dekat pun tak boleh. Yang dengan kawan-kawan dia. Yang dengan kawan-kawan dia. Bukan mahram. Tiada ada kaul qada yang kata kalau bersama perempuan yang siqah tak ada juga kan. Kadang seorang-seorang dia buat jamak qasar kan boleh. Ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Dia panggil maksiatun bisafari, bukan maksiatun fisafari. Macam orang driver lori ni. Hari-hari nak main siapa? Siapa dia? Dia tak kira apa. Dia tak kira apa aja apa-apa. Tapi lori dia 2 orang. Lebar spare seorang. Gila. Lebar bas pun spare. Di setengah ada seorang. Seorang makruh lah. Makruh lah. Makruh adakah menggugurkan rukhsah? Gugur tak? Salah apa? Salah.
Takut tu ulama ada tu berlaku maksiat dalam safar. Ada seorang, ada dua, ada kurang-kurang, ada malu tak kawan. Kalau kawan-kawan bersama naik muka tak tahu malu tu cerita depa. Dan dia cerita ada kebiasaan orang ni bila ada orang dia malu sikit nak belajar. Walaupun ada orang ada tahu malu pada, dua orang syekh seorang perempuan apa dah. Tu kira muka tak tahu malu tu mampu yang kira depa. Ini dah kaedah dia musafir. Takut berlaku zina dalam musafir. Masa perjalanan dia nak pergi kepada perempuan yang boleh dia istimtang, itu isteri atau hamba, atau didapatkan perempuan yang merdeka. Ni kira lemah juga ni, lemah pada syarak. Tapi ada makna didapatkan perempuan yang merdeka yang boleh istimtang tu ada. Tapi dapat tu dengan mahar yang bertangguh, iaitu mahar yang berhutang. Dia tak ada duit cash. Duit ada lah di kampung dia tu kata banyak. Tapi nak kena berhutang dulu. Bila berhutang masalah apa? Bila dia dukul wajib bayar. Sebab mahar ni bila kita wajib bayar? Isi kahwin. Sebelum mati. Tak apalah, jawablah lagu mana atas Sebelum mati. Dan isi kahwin ni wajib bayar. Pendapat ada dua pendapat dalam mazhab Syafi'i. Pendapat pertama iaitu apabila terjadinya akad. Ini pendapat qaul qadim. Qaul qadim kata sama habis akad wajib bayar. Tapi pendapat qaul yang jadid iaitu apabila dukhul subutul mahri bil wat'i wa subutun nafaqah bitamkin. Kaedah subutul mahri bil wat'i, sabit wajib membayar pihak suami akan mahar isteri apabila berlakunya persetubuhan. Setubuh, wajib bayar. Sebelum tu tak payah tak bagi. Dia ni hutang. Tu memang setubuh kena bayar lah. Kan? Nak ambil guna duit tu dah kampung tu. Jadi payah. Buat tu kata tak ada. Hang pakai barang, hang tak mau bayar duit. Jadi sampai masa dah. Jangan bertangguh ke mana pun. Dia kena bayar. Boleh lah berhutang boleh. Tak ada tak apalah nanti saya ambil. Tapi syarak dia kira lemah dah tu. Maka duit dia ada datang lagi. Nasubutun nafaqah bitamkin, sabit memberi syaraan hidup apabila ada penyerahan diri. Isteri tu dah serah mai dah kat suami untuk dia didukul. Dukul tak dukul cerita lain. Dia serah diri tu sudah menyabitkan akan nafaqah. Mana orang yang menikah kemudian tak duduk sekali, tak ada hari menikah ataupun berasin lah, masing-masing ada tugas, maka tak wajib dia nafaqah. Nak kena tanggung beras apa semua bila ada penyerahan diri. Sama serah diri, sehari 2 cupak. Sehari 2 cupak bagi suami yang musir. Suami yang musir 1 cupak, yang ghair musir 1,5 cupak. Nanti dalam bab nafaqah, dia tahu bab nafaqah nanti. Wajib nafaqah 5 perkara. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, alatut tazif dengan alatut tatbikh. Ini yang nak sebut. Bab-bab nafaqah pun belakang semua ni. Tak. Benda dia bersangkut kan, kena-kena tu. Gulai banyak-banyak pun depan dia contoh lah. Dah sangkutan gitu. Dan ia tiada mempunyai mahar. Dia tak ada mahar isi kahwin. Si kahwin panjang cerita lah. Ismul limalin ala rajuli, satu nama ismul limalin wajibin ala rajuli lil mar'ati bisababin nikahi aw wat'i syubhatin aw mautin. Dia takrif sebut nama bagi satu harta yang wajib dibayar oleh pihak laki-laki, iaitu tuan ataupun seorang laki-laki dengan sebab berlakunya pernikahan, makna dengan wujud, dengan sebab ada setubuhan dalam melalui pernikahan ataupun melalui syubhat ataupun dengan sebab mati, tak ada setubuh pun mati salah seorang
maka wajib bayar si kahwin. Si kahwin tu kalau isteri mati, tu kena masuk rata dah. Suami kena masuk rata baru nafkah, baru beda faraid. Kalau suami tak ada bayar, suami mati, tarik beda si kahwin dulu, lebih tu baru buat faraid. Maksud dia tu banyak antara baik si kahwin. Si kahwin ni dua. Yang pertama harta, yang kedua manfaatun maklum. Boleh kalau kita tak mau kena kai si kahwin tu duit, kita guna harta yang lain. Apa nak jadi kai si kahwin? CRB baru, okay. Saya tanya FKR type 8 kan. Hak RR punya tu, hak Rikon pun 400,000, ada nombor siri 0005, 400,000 japak mekanika kata 400,000. Kita tak salah, bagi dia ayah tak mau mai tape R sebiji sudah mampu menentu kata. Boleh apa sahaja benda yang sah dijual beli. Wa kullu ma yasihu bai'un yasihu sadaqun, dalam mahal disebut. Setiap benda yang sah dijual beli, sah dibuat sebagai isi kahwin. Orang tak nak buat kan? Buat kan? Isi kahwin. Ni orang dia minta duit ni. Kak alim tak? Ayah ni tak mau dia lah, mai semi-D sebiji sudah. Karena menentu terberak depan tu. Dia ingat semi-D tu. Kupak-kupak. 6 kupang, 5 kupang. Teruk kan? Tak mau sudah. Boleh isi kahwin. Mahar tu memang isi kahwin lah. Bukan mas kahwin. Mas kahwin tu termasuk daripada isi kahwin. Isi kahwin tu mana sesuatu harta yang dijadikan sebagai mahar. Kalau mas kahwin tu, mas yang dijadikan sebagai isi kahwin. Kita sebut mas kahwin, bukan mas kahwin. Mas kahwin ni, hak jadi isi kahwin tu mas. Berapa mayam, berapa gram hang buat mai. Mas 999 kan. 10 gram sebagai isi kahwin boleh. Golden bar. Isi kahwin. Tu baru mas kahwin. Tahu dah? Mas kahwin tu orang faham isi kahwin. Tu tak faham dah tu. Dulu saya darjah 5 saya pernah tanya. Mas kahwin ni kena bagi mas lah. Bukan. Ya. Pendi tanya dia, awak Pendi tak tanya saya. Masa tu kecil tak kenal. Betul lah mas kahwin. Mas kahwin. Ada kawan nikah dulu, dia angkat nikah kat ustaz orang lain. Dan saya terimalah mas kahwinnya. Tak, seorang kata kat mas kahwin tak berguna mas pun guna duit. Isi kahwin. Kata ni ada mai kau angkat nikah bantukku. Nak tenggelam punca boleh. Saya kata, betul ya, betul. Tu bang, tak tanya aku dulu, padam kau kan. Dulu pakai badit. Tukar pakai golden bar, mahal. Saya mau perak 10, perak 7, perak 6 tau. Perak 10 ni nafsu mutmainnah, perak 7 nafsu muthamah. Tu tak ada istilah lain tu. Dia ada semua istilah syirik Kaabah, istilah nafsu mah 9, mah 10, mah 999, nafsu belian, nafsu intan, tu semua bahasan. Dan nafsu tak bahasan. Tak ada buah tu tang lain. Tak ada tarikat madih. Layok je lah. Cari tang lain. Tak bahasan-bahasan tu buah kita faham. Tu meh perak pun dia ada banyak bagai kak. Tu mas kahwin. Boleh. Daripada mah. Kita Arab dia panggil mahar. Mahar. Dia banyak istilah dalam fiqh ni yang isi kahwin dia tu. Dia ada 13. Mahrun. Ada ukrun. Ada sadaqun. Ada sadaqatun. Ada nahlatun, banyak. Wa atuhunna nihlah. Kan dalam Quran surah wa atuhunna sadaqatuhunna nihlah.
Ayat surah apa? Wa atuhunna sadaqatuhunna nihlatun. Nihlah tu isi kahwin. Maka hendaklah memberi akan mereka itu sedekah mereka itu dalam keadaan nihlah. Nihlah tu isi kahwin, dijadikan sebagai isi kahwin. Banyak bahasa Arab dalam bajuri sebelah, dalam mahali 13. Mahar isi kahwin lah. Ni dia tahu mahar dengan sodak. Sodak dia panggil babu sodak. Ni kita pandai babu sodak. Bab isi kahwin bukan surat 153. Isi kahwin nanti kita bahas sebenarnya bab isi kahwin. Tapi tak sampai lagi lah. Babu sodak. Isi kahwin. Jadi dia bersangkut sini kan, dia sebut juga bersepintas lah nanti sampai bab dia. Untuk pekah ni dia kena rantaian, kaitan-kaitan tu lah kita nak kena. Kalau bahasa beli tajuk tu nak kena ni lah. Orang dah kata nak kena hadam kan. Kita nak buat hadam ni makan bagi perut tak kacau. Banyak ilmu pun kena hadam juga. Aduh. Dengan mahar yang bertangguh. Isi kahwin boleh tangguh. Nah, kata. Kerana bahawasanya terkadang lemah tidak mampu ia daripada mahar, yakni daripada membayar mahar. Bila? Pada ketika tunai mahar, yakni sampai masa tunai. Bila sampai masa tunai? Iaitu bila setubuh ataupun qada yang kata bila angkat nikah. Walaupun kita kata tangguh, kadang-kadang seseorang tu dia tak mampu nak bayar. Sebab kata dia duduk di tempat dia. Sedangkan dia bermusafir bukan nak bawa kereta banyak. Zaman dulu lah, zaman lah dia buat kat bank kan. Tekan lah, bukan setelah tu tak ada. Zaman dulu takkan nak tanggung kambing lembu apa semua bawa kan. Bawa hak betul-betul badannya. Zaman merentasi lah. Zaman dulu macam tu. Tak pun kadang-kadang bawa adik pun awak ingat boleh ni. Kena ambil tentu internet pi. Baru nak makan nasi pun tak ada adik pun tak pakai dalam telefon. Rezeki dia. Baru nak main-main nak bayar. Oh tak ada. Kita kata walaupun dalam telefon semua. Main-main nak bayar tak boleh internet tak ada lah. Orang lelaki juga yang kata. Lelaki bayu. Itulah. Saya kata mana ada orang bawa semua. Dah, musafir bawa semua tak ada. Jadi payah. Mana dengan nak bawa payah. Sampai lama orang dia sambung pula jahanam motor ni. Dia lemah. Bukan dia tak ada duit, ada, tapi tak ada dalam tangan dia. Kira lemah. Atau didapatkan perempuan yang merdeka dengan tiada mahar dan ia tiada mempunyai mahar. Ada perempuan daripada tak apa, tak kena duit. Pak dia kata tak apa. Tapi dia pun tak ada duit. Walaupun dia kata tak kena duit, kena juga. Kerana wajib maharnya mahar perempuan atasnya, atas lelaki-lelaki yang merdeka ni dengan wati, yakni dengan sebab wati. Walaupun dia kata tak kena duit. Dia yang boleh menggugurkan mahar ni kalau hamba. Tuan dia menggugurkan sebab hak mahar itu adalah hak tuan. Tiba-tiba Syed dia kata tak perlu bayar. Tu gugur. Kalau orang merdeka kena bayar juga. Tapi ada ke tak ada? Masalah yang mana perempuan tu sendiri yang menggugurkan adakah gugur? Tunggu dalam bab sodak ni kita bicara. Bicara sini panjang. Sebab tu Syawal berkahwin dengan Mastura Anan Mas'ud Al-Buaya dengan isi kahwinnya Pri. Duk beli umi marilah pejam mata, tutup mata. Aina ada satu hadiah untuk umi. Tutuplah mata. Bukan dia tak ada syawal, tak ada rasa apa awak balik. Bukanlah umi ini isteri ana lah. Dia buat kalut semua kali. Hari ni kau periu. Andai kadang ni. Ada semua syarat ada fikah ada situ. Dia dapat harta pasal apa dia kena bedok dengan orang. Dapat harta amal. Tak ambil kat dia seorang.
Sebab harta kalau kita jumpa harta ghanimah lah, harta yang kita ambil begitu, dia tak payah makan seorang. Dia humus. Kan dipandai. Apik dah sebab orang bijak. Ya tumpai pun pandai orang cakap banyak uskut. Kan? Ada kata uskut. Kamu diamlah. Uskut kan diam. Pintu Arab panggil al-ba' babun. Ahmad al-ba'. Kira ambil lari bodoh benda tu bodoh yang tu. Cucu aku aku gerak dan marah. Pandai bawa watak aku. Dia nak tradisi. Oh, tradisi. Tengok amat lewat. Atau dia dapat ni lemah lagi ni. Ni masuk bawah kata lemah lagi pada syarak. Dia dapatkan perempuan tu ada yang merdeka, tetapi dengan lebih daripada mahar misli. Mahal nak mampu pula kan. Orang alim nikah lagu tu 4-5 ribu, dia tak ada 17 dia pun. Nikah yang paling mahal sekali sebenarnya si kahwin Malaysia. Antara lah paling mahal. Betul. Dia Juliana Banos. Juliana Banos. Dari CBD. Saya ingat lagi. Satu lawa. Itu berhenti belakang tu yang Juliana Banos. Melayu lah. Bila dalam sejarah dunia paling mahal isi kahwin Sulaim. Kata fiqh isi kahwin mana yang paling mahal di dunia? Sulaim, mak Sayyidina Anas bin Malik, nikah dengan Yahudi nama Abi Talhah. Abi Talhah tu duda, nikah dengan Sulaim. Lepas pada Sulaim serah Anas bin Malik dekat Rasulullah tu, nikah dengan Abi Talhah. Abi Talhah tu pujuk dia nak nikah, kenang Muslim segak mak Sayyidina Anas muda ni. Tak boleh Muslim tak. Saya Islam, kamu Yahudi. Tak apalah dia kata. Nikah buat bagi jadi, bagi boleh juga. Tak apalah hang mau sangat kat aku. Dia kata hang Islam nikah dengan aku, itulah isi kahwin. Jadi isi kahwin Muslim Islam Abu Talha. Ada lagi lebih mahal daripada Islam. Tu mak ada isi kahwin paling mahal di dunia. Muslim. Mana baik isi kahwin Ni mahal pada mahar misli, mahar sebanding. Mahar misli dia lawan bagi mahar musamma. Mahar musamma mahar isi kahwin yang disebut di dalam akad. Sedangkan mahar misli mahar sebanding. Mahar sebanding ni makna dengan kedudukan dia, anak dara atau janda dan bangsa keturunan dia di tempat dia tu berapa selalunya adik-beradik dah. 15,000 tiba-tiba diletak sampai 20,000 lebih. Itu mengatasi mahar misli. Orang ada 15, dia 7-18, itu mahal. Itu dikira tak ada. Perempuan ada, tapi si kahwin tu dia mencanak harta. Dia nak nikah cukup. Habis tak ada 20,000 tu tak cukup masalahnya. No. 20,000 tu kali-kali kenduri lah. Kalau tak nak nikah saja lepas 20,000. Bujang pun 10,000 lah ni. Tu tukang mengorak kot masa malam ni. Dan tengok temu ramah lah ni. Budak-budak lah pun kalau kahwin apa syarat cik pada suami. Saya 10,000. Ada kelulusan apa, saya degree. Lah macam tak malu pun. Saya tak apa tembun, tak apa janji baik. Macam tak. Macam mana lah perempuan cakap. Orang lelaki tak apa lagu mana tak apa. Janji dia bagi taat suami sudah. Orang lelaki tak banyak sungai hak perempuan tu. Gaji mesti kira-kira sebulan 9,000 melihat. Demand jangan datang apa. Buahnya lah. Kadang tengok tak abang nak maki orang nak tengok tak.
Buat joke kan. Jadi alah kali Rusia tu kata tak apa 3,000 pun jalan lah pada gambar. Rusia. Di Rusia barang lagi elok. Orang kita lah macam jadi tak malu. Jajah macam nego lah. Saya tengok macam tak ada harga diri. Si kahwin nanti kita akan bicara hantaran tu apa nama yang paling terbaik berapa. Jangan melebihi 500 dirham, tidak kurang daripada apa nama 10 dirham. Ni cara baik si kahwin tu ada cerita banyak situ. Tu tak cerita manfaat ni. Si kahwin boleh dijadikan daripada manfaat maklum. Saya tak ada duit kalau tapi tu boleh lah kot lain. Lah macam ni hang buat kat aku rumah sebiji, barang aku beli semua. Upah lah kan. Itu sebagai si kahwin. Manfaat maklum buat rumah. Pada upah rumah bukan murah, 50,000. Kadang-kadang sama harga barang. Kan? Kadang-kadang lebih dari harga barang. Tengok keadaan. Kira kaki kadang-kadang lebih belah upah. Kadang-kadang dia tengok barang upah. Barang berapa banyak tu upah kan. Jadi macam tu juga. Kadang-kadang dia langsam dia. Macam mesti lah cara ambil upah. Itulah upah dia tu lah tu. Bagi manfaat buat rumah ke apa. Tu pun dia kata kat menantu dia, aku tak kena duit. Mengajak kat anak aku Matlaim Badrin sampai khatam. Untunglah seorang ngaji Matlaim Badrin. Tapi masalah dia ada kan mentor aku tu. Itu tu. Kalau ada saya boleh lah juga. Macam turis apa. Kalau dia buka tawaran, siapa boleh mengajak Matlaim Badrin? Itulah sebagai isi kahwin anak dia. Ini saya masalah lain tak ingat. Masalah 2 jungkai saya tahu. Maaf dah. Kalau macam tu kan bayar baca kalau macam baca kitab ni. Kena ambil. Habis baru ulang sah. Apalah dalam masa dah nikah tu dia. Memang si kahwin. Nak baca apa hari sekali baca habis. Rabah tang tu. Tapi kalau faham manfaat maklum. Nabi Musa menikah belah kambing. Nabi Syuaib 8 tahun. Fa in atmamta 10 bila cukup 10 tahun baru Nabi Syuaib beda 1.5. Yang ni dah syiat. Dah surah apa tu ingat lupa. Qasas. Satu Qasas. Lama tilqa Madiyana. Tentang Madian tu. Cerita Nabi Musa dengan Nabi Syuaib. Bayaran dari isi kahwin. Macam dia sudah dapat isi kahwin panjang dia tak. Dan ia mempunyai mahar mana? Kata. Jika kuasa ia orang merdeka atas dengan lebih tu sekalipun ada orang perempuan tapi mahal pada harga pasar harga mahar misli dah. Padahal laki-laki yang nak nikah ni dia ada adik. Pun dikira lemah lah. Makna tak wajib dia mendahului perempuan yang merdeka begitu. Boleh dia pilih hamba dah lah. Sebab orang perempuan tu mahal sangat. Walaupun kawan lelaki ni mampu. Dan dia ada duit. Bukan kira gitu. Dia ambil kira. Kalau masyarakat umum tu dah kira lemah dah. Tak kira lah kawan tu ada duit tak ada duit pun. Yang celah lah. Yang cekik kawan tu. Dan tiada jika didapatkan dia dengan kurang, maksud tiada di sini tidak dinama ataupun tidak dikatakan lemah pada syarak. Tiada di situ ini elok tu. Lagi kembali masalah tak kena jenuh nak taswir. Dan jika kuasa ia orang yang merdeka atas yang lebih tu sekalipun dikira lemah. Tiada jika didapatkan dia, tiada di sini tiada lemah. Tiada dikatakan lemah pada syarak
jika didapatkan dia akan perempuan yang merdeka dengan kurang daripada mahar misli. Atau tu tak nama lemah tu, dengan mahar misli, yakni sebanding dengan mahar misli. Harga pun harga pasaran, harga ikut mahar sebanding dia lah. Dan yang ni padahal ia mempunyai mahar, yang ni pada ketika tu. Bila kata tiada tafriq dia, maka tiada halal baginya, yakni haram lagi tidak sah bagi orang yang merdeka berkahwin dengan saya. Pasal apa? Pasal ada perempuan, cuma yang dia tak mahu sebab tak segak. Kan dia kira macam tak ada ke? Tak boleh, dah ada. Nah, dia alamak ada pun tunggu orang. Masa tuan. Tak ada pun buah yang buah kabu. Orang dulu payah kau nak faham, kalau kita tak faham kan. Tak apa buah kabu. Nabi duk kaji pula buah kabu ni tambah. Bahasa dia baru. Bahasa dalam. Pasal apa tak boleh, tak dinamakan lemah tu? Kerana kuasa yakni mampu ia orang yang merdeka berkahwin dengan perempuan yang merdeka tu. Perempuan yang merdeka dah boleh diwati kan. Cuma muka lah tak apa nak segak sikit. Dia tu nak cari hak segak, cari hamba. Hamba pun hamba lah, janji segak. Siapa orang gila kat orang segak, gila tak apa, aku janji segak. Larat segak tu Margina. Tapi bagus kan, dia ada aloya pun dia beli margina, dia tak guna. Aloya tu bergeliga otak dah, beli bikin batu cincin. Margina mak 17 macam tu. Ya. Tahun 61. Tu tahun 61. Siapa? Salimah tahun 61, dia umur 17. Mudik tanah. Tahun 61 mak. Margina kenapa kamu tak buat turun? Sama orang. Margina tak apa. Allah Margina. Kenapa kau bawa file ni lah? No, surat saja gadai. Apa kau fikir orang kaya ni senang kan? Kadang-kadang pun susah. Sedap ayat dia. Sesak dah tahan. Allah Margina. Allah nak kau bawa. Di kantin buat. Rutin ni yang gagai. Aduh. Tahun 51 Piramli tiru apa nama lagu 1752 zaman Osmaniyah Sultan Murad yang ketiga mula dicetuskan qasidah Talama ashku min warami. Di situ dia tak bahaba wafirah. Mutafa'ilun lagu kan, lagu dia kan ni berami lagu. Angka indah di waktu pagi, burung bersiul menyanyi-nyanyi. Mengajar Arut sedap timbang lagu dah. Bahawa fil mutafa'ilun 6 kali. Terbang bebas di angkasa tinggi, hidup bersenang hati. Tidak seperti burung disangkar, hatinya sedih, hidupnya sukar. Tak lagu. Lagu pula mampu. Ngaji Arut syok timbang, tak ngaji Arut dulu tak ambil budi. Ngaji Arut syok timbang lagu terang. Lagu lain tak boleh. Lagu lah seni kata haram tak sedap, rentak pun tak ada, Arut tu tarik. Lagu apa? Tak boleh belah. Hampir mana. Dia. Yang bodoh kat lagu.
Saya dia tak buat lagu tu melupa orang. Tak ada seni. Dia mengajar Quran. Kenapa? Tu yang Nyanyi tu. nyanyi. Tak ngaji Yang main apa? Ada nama. Kena pergi ngaji kat Tajwid. suruh dia ngaji kat akhir. Di tak sama haru. Lagu apa? Bahapa? Pi mana? Aduh. Sayang tengah ada buat apa, sayang tengah ada buat apa. Lagu lah. Bagi ada orang seni. Sayang tengah buat apa. Ngaji lah tak ngaji. Dia nak pergi kerja. Dia nak pergi kerja tu lagu. Ya. Cuma dia kata biar kerja elok apa lagi. Doa buat lagu pun. Biar Ramli buat lagu pun kena buang kerja pun dia menyanyi. Dia ada seni-seni dia. Dia mengaji. Malang. Mengaji haru. Kerana lagu dia ni kena buang apa nama lepas je kambing habis. Balik teriak. Kambing tu jual kambing dia. Kalau sudah malang aku tuan. Faham ya? Intan dipegang jadi kaca. Kalau bala datang. Payah tak aku cakap aku tuan. Bini marah pun suruh buat kerja pun tulang kaput dia nyanyi. Biram. Sudin. Bukan Sudin. Aziz. Aziz. Tadi lagi lupa lah. Banyak lagu dah lupa lah. Lama tak tengok. Tak habis. Kereta api Ramli macam-macam. Nikah kereta kan. Tiga maklumat semua berkaitan dengan Baghdad. Apa pasal yang kau bangka semua rumah dalam kota Baghdad. Nah, Baghdad juga nak. KM buang cerita tu. Tak ada lah. Tu lah. KM bawah tu. Orang dulu tengok kita berani tu. Kasih pecah. Kita tak ada sedia. Memang ada tak apa ada. Tak ada. Semangat Orang lain. boleh tengok. Mungkin zaman tu ilmu kat Baghdad tu. Memang Baghdad pusat ilmu. Dia ada ulama Wara'ul Nahri, ulama Furat Basrah Kufah. Nahu ni Basrah Kufah. Mengaji Nahu tak boleh lari ya. Basrah Kufah. Bahlul Ramli. Imam Khatib Baghdadi. Disebut Bahlul. Bahdul Baghdad. Dia bawah zaman pemerintahan Harun al-Rashid. Bahlulun. Lagu asap bodoh bawan unta. Najis haram. Dia pandai. Maki sedap. Aduh. Dah mana unta tu. Najis haram. Kalau nak kata Piramli tu pergi negeri Arab belajar, tak ada lah. Dia ngaji Allah Pak Him. Pondok. Itu Singapura. Pak Him. Allah Pak Him tu besar lah Arab. Beranak di Mekah, umur 60 lebih baru balik tu dia ngaji Allah Pak Him. Nidah Arab. Pak Him. Banyak syair-syair. Qasidah apa tu boleh kat Allah Pak Him. Penang kan masa tu naik siapa Allah Pak Him nama dia. Lebih lama pada dia Mak Nisfu 20 tahun lebih. Dia tu. Mak Nisfu Penang. Dia asyik orang Singapura. Tapi dia duduk besar Penang. Mamak tak pergi mana. Mamak dukuk ni je. Kasim selamat janganlah pergi mana. Dia di madrasah. Tu syarat yang pertama. Dan yang keduanya daripada 3 syarat dalam ni dengan sebab takut akan zina.
Dia panggil khauful anat, masa ketiadaan orang yang merdeka tu ataupun isteri dia tak ada, boleh jatuh dalam zina. Kalau dia boleh kekang nafsu dia tak apa. Yang mana dia pun takut lah. CP-CP kan, zaman tu bukan zaman pendedahan sangat. Zaman lah ni orang mendedah punya, dan dia mengundang, menarik nafsu tu kuat. Kadang-kadang bukan, kadang depan pergi ke sana pun, ke sini keluar bazar Ramadan, jahanam puasa sehari. Cukup hangat hati. Kita jaga sehari lengut-lengut tengok, no, dalam perut pelang ni. Kita pula dia marah. Dah puasa sehari dah, hangat hati. Tak boleh pula tu. Tapi hangat hati tayang saja. Jaga sama. Puasa orang payah juga kalau bercampur tambah tempat tak ambil kisah. Masing-masing bawa urusan sendiri. Halal haram orang tak peduli, susah. Jadi mengundang, mancing nafsu kita ni. Kita orang jantan, kan tak ada perasaan teringin. Ini jadi boleh menyebabkan takut berlaku zina. Tambah pula ruang zina terbuka. Nikah mahal, zina murah. Ni tak? RM50 pun boleh, ringan. Pispa pun tengok urutan lah. Urutan zahir lah, urutan batin lah. Daripada nak menikah, nak jahanam RM30,000. Bahan ni boleh tukar lah. Dia jadi macam tu. Ruang mumpung zina tu lebih mudah. Lah ni tak, orang tak ambil satu-satu salahan. Ambil satu tempat apa, order je. Saya jadi sinis. Dah lepas sedia tempat pula, musibah besar. Dan ketiganya, syarat daripada boleh berkahwin dengan sahaya tu, Islam sahaya perempuannya ni dia di kalangan orang Islam. Kalau dia tak masuk Islam lagi, tak boleh. Bila kata syarat dia wajib Islam sahaya perempuan tu, maka tiada halal baginya amah yang kitabiah. Kitabiah tak boleh. Kitabiah ni boleh isteri saja. Adapun kita milik hamba kitabiah, tetapi kita nak jadikan sebagai mana isteri tak boleh. Dia kena hanya melalui perkahwinan sahaja. Dia tu 3 syarat tu lah. Ada musadaq, tapi ada dia 3 pun. Benda ada bicara macam 4 tak. Ada dalam tu semua dah. Apa dia? Sama dia tidak ada mampu untuk membayar isi kahwin. Yang kedua, takut berlaku zina. Yang ketiga, iaitu tidak ada di bawah dia perempuan merdeka, iaitu isteri dia, dan juga hamba kitabiah yang boleh dia kahwin, yang boleh ambil istimtak empat dia lemah tu. Itu yang keempat, mesti syarat dia amah itu yang dia nak berkahwin tu mesti Islam. Dia tak boleh amah tu kitabiah. Kalau berkahwin orang merdeka tak apa kitabiah. Nak berkahwin dengan hamba kitabiah tak boleh. Sebab dia tak berkuasa penuh. Anak jadi lihat tuan kitabiah pula. Walaupun belah usul furuk dia menang belah mak, masalah. Berkahwin tak apa, dia kuat nasab lah apa. Habis. Kemudian kita akan masuk nanti. Bermula perempuan yang muba'adah, seperti hukum sahaya perempuan, maka tiada harus berkahwin akan dia oleh laki-laki yang merdeka,
dengan beberapa syarat yang tersebut, kerana mensahayakan setengah anak itu ditakutkan dia pula. InsyaAllah kita sambung. Mula perempuan yang muba'ad. Muba'ad. Muba'adah. Ui, nak habis dah faslun lah. Habis faslun. Sikit. Tak nampak tajuk dia tu. Depan ni adalah syarat kita nak kahwin dengan perempuan kita biar. Apa syarat? Boleh nak nikah? Tapi kena cukup syarat. Ketat syarat dia. Yang dekor kan. Nikah dah amat tak boleh. Bermula perempuan yang muba'adah, perempuan yang menjadi hamba muba'ad. Hamba muba'ad dia sebut dah. Hari ni dia setengah merdeka, setengah lagi dalam keadaan hamba. Dia jadi tak hamba penuh. Jadi orang perempuan yang muba'adah ni keadaan dia macam mana? Seperti yakni semacam hukum saya perempuan, yakni saya perempuan yang penuh. Dia panggil hamba qinnun. Qinnun ni hamba penuh. Hamba penuh ni dia kedudukan dia lebih bawah daripada separuh hamba. Kalau hamba penuh, jual boleh, hebah boleh kan. Hebah boleh. Dia hamba penuh ni bebas. Sayyidina Ali kata, ana abdu man 'allamani walau harfan. Saya ni hamba yang penuh bagi guru saya yang mengajarkan saya walaupun satu huruf. Insya'a abi'a, kalau dia mau dia boleh jual. Wa insya'a istaraqa, kalau dia mau dia boleh jadikan saya sebagai hamba. Dan kalau boleh dia boleh hebahkan saya kepada sesiapa. Itu Sayyidina Ali. Hamba penuh. Hamba penuh ni boleh buat macam-macam. Jual boleh, sedekah boleh, hamba pun boleh, merdeka pun boleh. Merdeka, mewarisi pun boleh kepada anak cucu. Dia panggil hamba penuh. Kalau naik hamba muba'ad tak boleh. Hamba muba'ad tak boleh. Warisi pula kalau dia berarti kepada anak dia, tapi dia setengah tu. Kedudukan yang lebih tinggi tak boleh jual dah macam tu. Tak boleh jual dah. Boleh merdeka je. Boleh merdeka. Dia kata kesian hang tinggal setengah-setengah. Nampak wajah pun susah, ada bini ada anak apa. Melakukan aku merdeka hak bahagian aku. Dia tak boleh lah. Hamba muba'ad. Orang lelaki-lelaki kalau perempuan muba'adah. Maka tiada harus berkahwin. Jadi kalau bila kata perempuan yang muba'adah ni hukum dia sama macam hamba yang penuh, tafriq dia, maka tiada harus berkahwin akan dia, akan yang muba'adah ni, oleh laki-laki yang merdeka. Dia pun tak boleh juga. Tak boleh tu putih ke? Tak. Melainkan mana boleh jugalah. Bukan tak boleh secara putih, kecuali boleh dengan beberapa syarat yang tersebut. Mana? Tu syarat tu. Dia sebut dah 3 ataupun 4. Tapi bilang dia tu, dia bilang 3. Dia masuk bawah lemah tu saja. Tapi di situ setengah ulama ada pecah 2. Masalah perempuan tak ada asin, masalah tak mampu sadar asin. Dia panggil benda sama, i'tibar dalil ikhtilaful ibarah bi ikhtilafi i'tibarat. Kaedah tu lah. Bersalah-salahan ibarat ambil kira dan ungkapan ni dibilang 4, dibilang 3, bahasa asin apa semua bi ikhtilafi i'tibarat, dengan sebab bersalah-salahan cara mengambil kira dan pandangan sudut berbeza. Kaedah tu. Sebab apa dilarang? Tak boleh juga kerana mensahayakan, bukan mensia-siakan tu. Boleh apa dah? Sia-siakan. Dia mensahayakan. Mensahayakan yakni menjadikan anak itu sahaya. Setengah anak itu, menjadikan anak itu jadi sahaya setengah tu. Ditakutkan dia akan mensahaya. Mana ditakut ni dijauhkan dia. Itu ditegah. Janganlah dipertakutkan. Kalau boleh janganlah.
Tu ilat dia. Sebab bila dia menikah dengan hamba yang muqadah, maka anak yang hasil tu dia ikut belah ibu. Bila ikut belah ibu, ibu setengah merdeka, anak pun setengah merdeka. Bagi tuan yang merdekakan dia, dia tak jadilah hamba pergi situ. Tapi bagi tuan yang tidak memerdekakan dia, yang dimiliki oleh berbilang orang, anak tu pun jadi milih hak mereka juga. Tu ditegah lah, ditakutkan boleh kena elak lah. Dan jika berkahwin laki-laki yang merdeka akan sahaya perempuan, kalaulah boleh kahwin lah, kita kata dia memenuhi kriteria dan syarat yang fuqaha sebut, itu 3 ataupun 4 tu, nikah lah. Tapi nikah tu dengan syaratnya, syarat berkahwinkan sahaya lah. Kemudian yang ni selepas daripada berkahwin, kemudian tu bila dia menikah, tiba-tiba lepas daripada tu, maka kaya ia laki-laki. Kan tadi dia tak mampu nak bayar isi kahwin kan. Ni bukan pasal harga mahal, memang dia tak mampu pun. Pasal isi kahwin orang merdeka lebih tinggi daripada isi kahwin saya. Si saya ni isi kahwin tak ada mahal sangat berbanding dengan orang yang merdeka. Tapi hamba ni tak sama juga. Hamba kadang-kadang mahal, kadang-kadang murah. Dia kena tengok, bergantung kepada 2 aspek. Yang pertama, kebolehan dan kemahiran. Yang kedua, keadaan hamba. Kalau hamba yang segak, putih, mulus macam Medina tu kan, tu mahal sikit. Kalau hamba berlemuih tu, dia harga murah sikit. Ni hamba ni pandai ni, semua boleh. Dia lipat baju boleh, basuh baju boleh, tanam pokok boleh, masak sedap boleh, buat traktor pun boleh, buat lori pun boleh, menulis pandai, 7 bahasa dia boleh. Tak mahal hamba gitu kan. Hamba ni kuat, gagah perkasa, tak mau ini saya Haji Kuntut ni hamba ni kuat mereka apa 50 pound saja. Macam ni handsome pun tinggal 5 pound kan. Dia boleh tawar. Tak ada kelebihan, tulang dah retak. Ni tak mau. Ada hamba saya 2 ekor, kau ipak dia tu dia beli juga. Lepas tu dia punya kelebihan tak banyak, jadi murah. Mak Nisbu Sadiq Sigaraga dah tua, pencai-cai angkat najis, tulang dah retak, 5 pound sudah. Itu harga dia, nilai hamba tak sama. Lepas tu kita tengok tahun ni beli kudit tahun ni, macam kita beli butu kan, tengok second hand tahun ni boleh ambil second hand, nak baru tak ada dia. Betul kan, tak ada dia. Tapi masa tu tak ada duit, tiba-tiba lepas pada tu dia kaya. Mana tak? Kalau masalah ni, hang tak boleh belilah. Yang nak nikah dengan orang merdeka lah, sebab hang dah ada duit. Masa dia menikah dengan saya tu, masa tu dia tak ada duit, dia susah lagi kan. Nega tak apa nak menjadi ke, nikah dengan hamba saya tu, tiba-tiba naik tangan, boleh duit banyak. Sedangkan dia boleh kahwin tu masa dia susah, sebab tak ada duit. Mana jadi gum lah. Dia kata tu. Kemudian berlaku pula, jika dia berkahwin pada tu, dia jadi kaya. Dan maka di situ atah tu bukan maka atas apa. Kemudian maka kaya, lepas tu dia jadi kaya. Ia laki-laki tadi ni, tu satu masalah, tak jawab lagi. Atau berkahwin ia akan perempuan yang merdeka. Dia kaya, lepas pada tu dia nikah dengan orang merdeka pula. Dah ada duit dah kan. Lepas daripada dia menikah dengan emah tu, dia menikah pula. Ni akak yang asing lah. Dia menikah pula dengan orang merdeka. Sebelum tu dia tak ada bini. Lepas dah dia cukup syarat menikah dengan hamba saya, dia menikah lah.
Lepas tu naik tangan, naik tangan. Jadi kaya. Lepas tu dia pergi nikah pula dengan orang yang saya. Pernikahan dia nak jadi guna. Tiada terpasah nikah amah itu. Tak jadi terpasah. Nikah dengan nikah. Orang saya, Nikah pula dengan yang orang yang merdeka. Tu dia nikah pula dengan orang merdeka. Jadi jawab pada kata jika dua masalah tu tiada terpasah nikah amah itu. Tadi tak terbatal lah pernikahan tu. Sebab apa tak terbatal? Saya dah kahwin. Apa ya? Sebab tak terbatal? hamba orang. Sebelum kahwin. Ya dah memanglah hamba orang. Tidak tak nama saya. Kalau dia susah. Apa yang tak ada? Kalau dia kahwin dulu dia susah. Dia lah. Kalau ni dah gaya kan uzur. Kalau kita ni naik nama apa? Kan ada kirim barang. Lawan dekat bini. Duduk mah. Ayah tidur. Tak. Masak ayah lah. Bini Ibrahim pedek. Bini jangan ikut bos. Lawan lah sudin so. Jadi gitu. Tempen dia. Panggil. Kasih pecah. Kasih pecah. Si pecah. Lain pendek. Jangan nak batal pasal dia dah kahwin saya. Sebab apa tak terfasah? Kan asalnya masa kita kat atas tu terpasah kalau nak kahwin dengan hamba. Ada juga Ada. pasal. Ha? Sebelum ni. Oh, nah. Sempurna atas nikah terpasah. Nikah nyatakan milik. Ke atas kali itu. Sebab apa yang tak terfasah? Sebab apa tak terfasah? Ini milik orang. Yang ke atas ni. Sebab tak terpasah. Apa sebabnya? Dia jadi tak terpasah. Sebab dia kaedah fiqah yughtafaru fid dawa ma la yughtafaru fil ibtida. Sesuatu yang dimaafkan pada meneruskan tetapi tidak dimaafkan pada permulaan. Kaedah fiqah. Semua elak dah. Sebab dia masuk di bawah masalah yang dimaaf pada menerus. Dia ni jadi kaya bila sudah berlaku pernikahan, dia menerus kan. Tapi tidak dimaafkan pada permulaan. Kalau dia baru nak menikah tak boleh, sebab dia dah ada duit. Dia macam masalah orang yang nak menikah masa ihram. Boleh tak menikah masa ihram? Tak boleh. Tapi kalau nak rujuk boleh. Dia cerai sebelum pergi haji ataupun sebelum pergi umrah. Tiba-tiba masa pergi haji umrah mai keinsapan apa dalam masa tu iddah masih ada, boleh rujuk. Boleh rujuk sebab rujuk bukan memulakan nikah tetapi meneruskan nikah. Sebuah kaedah fiqh lah. Yughtafaru fid dawa ma la yughtafaru fil ibtida. Daripada awal syarat nak menjadi imam sembahyang Jumaat, mestilah imam itu mendengar segala rukun khutbah. Daripada awal dia ada.
Lepas tu habis semayang, khotib suruh dia nak jadi imam. Selalunya berlaku ni orang tok lah, dia ni tak lah apa kan, dia ramah dia, tengok dia mai semayang, dia baca Quran tak, lepas bagi dia jadi imam. Dia mai bila? Kalau dia mai khutbah setengah dah, tak sah dia jadi imam. Sebab memulai menjadi imam, syarat dia mesti dia dengar khutbah. Tapi kalau dia menggantikan imam tak apa. Boleh tak? Macam mana mengganti imam? Imam batai. So rakaat kedua imam batai. Itu meneruskan, bukan memulakan. Kita kaedah fiqah dia ada banyak masalah masuk bawah tu. Ada kaedah yang lawan dia, yutafaru fil ibtida' ma la yutafaru fi dawam. Ada yang dimaafkan pada permulaan, tetapi tidak dimaafkan pada meneruskan. Ini kaedah fiqah. Fiqah ni dia ada kaitan sangkutan dengan kawaid fiqhiyah. Kaedah mana sini? Dah kaedah am ni, besok 5 kaedah am, 2 kaedah am tu. Kalau dalam kitab Masyuti tu dia duduk setengah kaedah ni, dia duduk pas tengah, dia tak masuk kaedah Mu'talah alaih 20. Mau kaedah payah sikit. Kaedah ni dia kena habis fiqah tu. Kita kawaid fiqhiyah, tapi fiqah tak habis Pak Ru, payah sikit. Kita nak tatbik masalah, dia berat sekali menjadikan kawaid fiqhiyah. Kawaid fiqhiyah dengan usul fiqh dia bala, dia nak tarik berat masalah-masalah tu. Dia ringkas kaedah fiqh ni. Kita nak kena ingat bahawa kaedah tu ada beberapa masalah masuk, ada beberapa masalah yang tak boleh masuk. Tak boleh masuk pun nak kena ingat. Ustusniya min hazihil qa'idah suwarun, dikecualikan daripada kaedah ni beberapa masalah. Tu pun nak kena ingat masalah. Nak kena ingat masalah yang keluar pun masalah juga. Habis. Dan jika menghimpun lelaki-laki yang ni oleh laki-laki yang merdeka, menghimpun ni iaitu menghimpun dalam satu akad. Dihimpun, dia tu merdeka, yang tiada halal baginya amah, yang ni tiada halal baginya berkahwin amah akan perempuan. Dia tak boleh himpun. Himpun ni himpun dalam satu akad lah. Kalau himpun tapi selepas daripada 2 akad tak apa. Tapi betul lah yang kata tak apa tu, dia menikah masa hamba tu masa yang dibolehkan lah. Tapi kalau masa tak boleh, memang tak boleh. Ni dia dalam masa yang sama ni, dia nak nikah salah satu kan? Hamba sahaya boleh, orang merdeka boleh. Tu tak boleh. Dia kena dahulukan orang yang merdeka. Tu masuk impun di situ tu. Akan perempuan, bukan akan perhimpunan. Itu ni apa perhimpunan? Kalau perempuan Jauh. Sawab perempuan. Dalam kitab naskah lama perempuan. Dia kata ni jatuh ke ni. Cari cetakan hak dulu, hak ditasih oleh Syekh Ahmad, Syekh Idris Marbawi. Dia kurang salah. Dia kitab ni dia lawan bagi orang. Orang kalau kuih lama dia kuih nyenyuk, dia kuih lupa. Tapi kitab kalau kuih lama lagi original. Dia kuih lama lagi kurang jatuh. Lagi lama asal lagi dia jatuh. Kitab lagi baru lagi nyenyuk. Tambah hak baru lagi baru. Bukan memang dia cetakkan jatuh ni. Fatahim Badrin banyak jatuh. Kitab Arab, kitab Jawi sama. Sebab kena ngaji. Kena ngaji. Kadang jatuh sekok tu, kadang titik kan. Payah. Kalau dia tak ngaji, dia tengok nak perbetul sedap rasa tak boleh. Dia kena guru. Betul. Akan perempuan yang merdeka dan amah dengan satu akad. Tu dia kata haram tu menghimpun tu dalam satu akad dengan satu akad lah. Bila kalau himpun dengan satu akad nikah, batal nikah amah dan sah perempuan yang merdeka. Sebab apa? Sebab syarat nak nikah dengan amah tu tak cukup.
Sebab dah ada perempuan menikah. Kita pun mampu, pasal apa nak pergi menikah dengan amah je? Pasal dia segak. Tapi jangan, kadang-kadang hamba lebih segak pada orang menikah. Zaman Nabi dulu peperangan Khaybar, kan? Dengan Khaybar tu apa? Khaybar selepas daripada Hudaybiyah tahun ke-7. Khaybar tahun ke-7. Nabi pi perang nampak Qatafan baru Khaybar. Hawazin. Peperangan Hawazin, perang ni. Perang apa nama? Pada tu Hawazin ni peperangan ni apa? Kan ni? Nabi kalah, sahabat kalah pusingan pertama tu. Perang Hunain. Hunain tu selepas pada Fatah Mekah. Sebelum Fatah Mekah, selepas Hudaybiyah, peperangan Khaybar. Hunain selepas Fatah Mekah. Yauma Hunain idh a'jabatkum kasratukum. Tu pusingan pertama tu kabilah Hawazin. Ni kabilah Pak Qatafan. Pak Yahudi tu yang Nabi tawan habis Khaybar. Perang Khaybar tu cerita panjang lah Khaybar ni. Bila Nabi menang dan lepas serah diri peperangan Khaybar tu, Sayyidina Ali sakit mata apa tu. Nabi ludah masuk mata. Sayyidina Ali kata terang pada tak ludah ni. Dia sakit mata. Nabi serah bendera tu yang 70 sahabat duk rengkuh nak masuk kota Khaybar, pintu gerbang dia tak boleh buka. Sayyidina Ali renggah seorang. Sayyidina Ali kuat, gagah. Ali gagah Musa. Topi apa semua. Lepas tu beda. Bila beda hamba saya, Nabi tak perasan ada seorang nama Safiyah bintu Huyai. Safiyah bintu Huyai. Itu tahun ke-7. Safiyah bintu Huyai ni keturunan Nabi Harun, orang Israel. Beda. Safiyah bintu Huyai tu dia janda. Lelaki 2 orang lah. Buat Yahudi. Lelaki pertama mati, lelaki kedua pun mati. Tu dia duduk dalam perang, dia turut serta. Nama Safiyah bintu Huyai, orang Israel. Dia keturunan Israel, yang keturunan Nabi Yaqub. Nabi Musa bin Harun, Yaqub juga. Itu beda. Beda. Para sahabat kata, ya Rasulullah, dalam ni ada Safiyah bintu Huyai. Turun perintah Allah suruh ambil buat bini. Nabi tengok boleh kat siapa ghanimah tu, boleh kat seorang sahabat nama Dihyatul Kalbi Al-Khalafi. Dihyah. Yang paling segak sekali. Jibril selalu main atas rupa dia. Dihyatul Kalbi. Dia sekan Dihyah. Tapi dengan kok dia tu Nabi bercerai. Nabi nikah dengan kok dia, Nabi cerai. Itu dah tak panjang. Dalam Tabaqat Ibn Sa'ad sebut Dihyatul Kalbi, Nabi dia hantar surat kepada kerajaan Qaisar. Abdullah bin Huzaifah, Nabi utus hantar surat kerajaan Kisra. Dihyatul Kalbi Al-Khalafi duta. Nabi hantar surat kerajaan Qaisar. Seorang lagi Amr bin Umayyah Ad-Dumari, Nabi hantar untuk kepada Raja Najasyi, perutusan surat. Ini Dihyatul Kalbi dapat kat dia. Nabi kata, Dihyah, Allah perintah suruh aku ambil Safiyah ini sebagai isteri. Ya Rasulullah, Allah buat lagu mana pun tak apa, Allah ambil semua pun saya patuh. Yang Nabi kata tak boleh, ini dah jadi bahagian kamu. Dah, ini Rasulullah, semua hak Rasulullah. Nabi ganti 100 ekor unta. Rasulullah, kalau kita sapu free tu. Anak lawan Tuhan tu. Anak lawan Tuhan tu ya lawan sahabat. Nabi bagi kat dia tebus 100 ekor unta. Ganti Safiyah bintu Huyai, ganti hamba lain. Supaya tolak, Nabi kata kena terima. Allah. Betul Nabi kata dekat Safiyah, kalau kamu Islam kamu tu sebagai isi kahwin.
Dia nikah Rasulullah tahun ke-7 peperangan Khaybar. Segak lagi pada orang lain, Sofiyah bintu Huyai Al-Israiliyah, Israel. Dia masih Islam lah. Muda lagi masa tu 17. Tak nak. Tak ada. Mak tak ada anak. Ada anak 2 orang sahaja. Tak, dia tanya tak ada anak dengan tak ada suami. Dia tak ada anak. Yang ada anak tu berapa orang? Ummu Salamah ada anak. Khadijah. 2 kali dia kahwin tak ada anak. Tak ada. Isteri lain ada yang ada anak. Dengan suami dulu. Khadijah ada anak 4 orang. Belum kahwin Rasulullah 4 orang. Anak Nabi ni hidup riwayat kuat 7 tu kan. Setengah riwayat kata 8 dengan Aisyah dapat anak nama Abdullah. Dia mati kecil. Hadis. Faslun, tiada halal bagi orang Islam berkahwin akan perempuan yang kafirah. Tak boleh mazhab mana pun tak boleh. Macam mana Shah Rukh Khan nikah bini dia Hindu. Jauh. Mana syariat yang pakai kita macam tu. Banyak India ni banyak bini Hindu, laki Islam. Laki Hindu, bini Islam. Dia style je Indonesia. Dia beri ikhtilafuddin Pancasila. Malaysia ada. Ha? Malaysia ada. Saya pernah jumpa. Tu. Siap niaga pergi tepi jalan. Tapi orang tak tahu. Masa tu saya duduk kerja pion. Dia pasal orang tak tahu. Tak Kalau tahu. Tapi tak heboh lah. jatuh dah. Orang tak Kita tahu. tak tahu ni, tak heboh. Kalau tahu dia buat agama kacau. Dekat dia punya lesen perniagaan. Nama Tulis nama dia. Dia lelaki tu Ben lah. isteri dia. Bini dia Sandra Muti macam tu lah. Anak perempuan. Lepas tu saya pun tanya ni. Tanya Toge ni apa? Islam. Bini kan? Isteri saya. Dia Islam ke bukan? Bini kan? Dia tu Melayu ke mamak? Masa tu kita memang Tak, yang seorang tu yang suami dia mamak tu Melayu. Suami dia tu Melayu. Suami dia Melayu. Ni mama. Sama kulit. Sama kulit dia orang tak perasan. Yelah maksudnya ada dalam Malaysia. Tapi ada orang tu tak dilulih Tapi undang-undang. macam mana tu? Tu cerita dia macam mana? Tak ada. Kalau Indonesia boleh Pancasila. Ini galak lagi ya, India. Banyak orang tengok dalam hati-hati tu banyak. Kadang-kadang perempuan dia. Macam Shah Rukh Khan, bini dia India. Betul sudah dia palik tadi. Haram. Mana boleh. Kau mazhab mana tak? Yang boleh ahli kitab je. Tapi tak tahulah kot lepas tu umat Nabi Syuaib ke apa. Korak lepas orang Nabi Syuaib. Pedih. Orang ni duk suka minat gitu, kita ada tengok itu membuat lawan hukum Tuhan. Orang duk minat itu Shah Rukh Khan. Nak apa gitu. Berlainan agama mana boleh nikah. Perempuan kafirah, apatah lagi kalau perempuan muslimah lelaki kafir lagi teruk. Indonesia banyak bini Buddha, mak pak Kristian, anak Islam lah. Pening kepala. Pening kadang-kadang pak Islam, mak Kristian, anak Buddha. Liberal. Anak pak orang agama. Ni Indonesia macam tu. Dia punya liberal teruk. Liberal lepas teruk. Lebih teruk pada liberal hak asal. Malaysia mujuklah ada pengamalan tidak rosak. Tapi ke depan tak tahulah lah berliberal. Dia nak meliberalkan habis rakyat Malaysia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una wa zidna ilman. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu bika min hadhihi an-nar.